Tutup soalan tutup. Tak ukur, tak naik ke mana ni? Tak ukur, tak ada. Tak tahu? Ustaz Syakir tak nampak pun. Assalamualaikum. Yani, Ya, saya. sekejap. Ayah Haji dah tak nak apa, tapi bila ada ruang ni, Assalamualaikum Ustazah Yani. Ya, Ayah Haji. Terima kasih kepada Tuan Saiful. Ayah Haji. Ustazah Yani tu masih lagi single and available loh. Cantik. Isteri kedua, ketiga boleh. Apa ni sunnah. Apa ni, terima kasih banyak pada Tuan Saiful sebab pahala Tuan Saiful sangat besar bawa ulama yang inilah ulama yang muktabar, bukan murtabak Nak tanya satu soalan kepada Ustazah Yani. Wah, soalan pada saya dah tutup tadi. Jangan Ustazah Yani, sebab Ayah Haji ada dengar seorang muslimah bila dia ceramah, dia kata kalau siapa-siapa yang tidak undi PN PAS, mereka adalah Dajjal. Apa pandangan Ustazah Yani? Itu siapa yang kata tu? Ayah tak pasti nama dia, tak ingatlah nama dia. Ada video. Dia kata orang yang tak undi PAS, yang lawan PAS PN ni Dajjal. Bukanlah Ayah Haji silap tu. Apa yang cakap? Dia kata macam ni, dia kata siapa kata parti Islam tidak boleh memerintah? Siapa kata parti Islam tak bagus? Dia cakap macam tu. Dia kata siapa yang kata begitu adalah Dajjal. Lebih kurang lah sama lah maksudnya tu. Okey, cuba jawab. Pada pandangan saya Ayah Haji, pada pandangan saya secara peribadi lah kalau saya salah betulkan. Kalau dia kata siapa kata parti Islam tidak boleh memerintah, betul lah Ayah Haji, saya setuju. Saya setuju Ayah Haji. Sebab apa? Sebab parti yang sekarang ni memerintah adalah parti Islam. PKR parti Islam. Parti Amanah parti Islam Ayah Haji. Parti aku parti Islam. Sebab dia kata parti Islam, dia tak kata siapa kata parti PAS tak boleh memerintah. Betul lah Ayah Haji. Sebab yang memerintah sekarang ni pun parti Islam Ayah Haji. Tak ada beza pun. Orang Islam yang jadi presiden parti iaitu Anwar Ibrahim. Yang jadi presiden parti Amanah adalah Mat Sabu. Dia Islam. Yang jadi presiden parti UMNO adalah Zahid Hamidi. Adakah dia tak Islam? Dia Islam. Jadi yang kalau kita kata kalau dia kata parti PAS kata parti PAS tidak memerintah, itu adalah Dajjal, barulah kan. Jadi dia sebenarnya saya faham lah, saya saja usia Ayah Haji, tapi saya faham maksud Ayah Haji tu apa. Dia nak jual Islam tu kepada penyokong dia Ayah Haji. Pada pandangan saya, dia nak jual Islam, dia nak jual dan tunggang Islam. Ayah Haji, di dalam dunia ini perkara yang paling mudah adalah jual agama. Agama yang paling laku. Sebab ramai yang jahil akan terpedaya dengan apa yang diungkapkan oleh orang yang anggap diri mereka tu terpaling alim, terpaling Islam. Sebab orang lain tak cukup Islam bagi dia, dia akan angkat diri dia sebagai ulama. Parti yang ada ulama yang parti yang membawa Islam. Baik. Macam Terima kasih Ustazah Yani. Jadi tuduhan Dajjal itu tak betul lah. Maknanya kandungan daripada pihak yang menuduh begitu itu tak betul lah. Nama saja Islam tapi kandungannya tak betul. Jadi jelaslah seperti yang Ustaz Waji sebut tadi, 12 hari bulan nanti kena undi pihak yang kandungannya betul, bukan hanya sekadar nama. Terima kasih Ustazah Yani. Saya tanya Ayah Haji pula. Seseorang yang pernah kena buang sekolah 2 kali, hina gigi orang, hina tak cukup inci, hina PMX, hina sultan, sanggup aibkan adik sendiri. Jadi saya rasa figura begini, yang di dalam parti yang dia anggap dia yang paling Islam ini, Ayah Haji rasa bagaimana?
patutkah kita masih lagi nak anggap parti ni adalah relevan untuk mentadbir, untuk dipilih? Cuba Ayah Haji beritahu. Ayah Haji sebagai mantan pendidik lebih 35 tahun. Okay? Maka tugas pendidik seorang guru sentiasa mendidik anak-anak pelajar berakhlak, beradab yang baik, bicara yang baik-baik, tidak menghina orang, tidak maki orang, apalagi kita orang Islam yang berpegang kepada ajaran Islam kita. Maka kalau ada siapa-siapa pun, tak kiralah Mamat ke, Dolah ke, Samsi ke, apa-apa sisi pun tak kisahlah. Kalau orang tu dia pemimpin, maka bicaranya siang malam memaki hamun, menghina, mengaibkan orang, tunjuk temberang sana sini, tak layak kita angkat sebagai pemimpin. Jangan pilih lagi lah, kita pilih yang baik-baik lah. Kita pilih yang baik-baik, insyaAllah. Pilih lagi lah, kita pilih yang baik-baik. Okey, InsyaAllah. Kasar, silakan Kasar. Oh dah, tadi dah apa? Saya ada satu soalan. Macam mana seorang pemimpin tu dia menipu? Mula-mula dia cakap tak biasa jumpa, tapi hari ni dia cakap dia dah jumpa orang. Adakah itu satu penipuan? Sesuaikah seorang ciri-ciri pemimpin Islam menipu pada fakta? Okey, mungkin Ustaz Syakir boleh bagi jawapan yang padat. Silakan Ustaz Syakir. Soalan macam mana tadi? Saya... Okey, seorang pemimpin yang telah menipu. Bagaimana? Kasar? Ayat Kasar tadi? Okey, soalan dia. Mula-mula dia cakap dia tak biasa jumpa. Kemudian hari ni keluar pula statement dia dah jumpa orang tu. Adakah itu ada ciri-ciri penipuan? Layakkah dia jadi seorang pemimpin untuk sampai PRN ni? Nak jadi menteri besar tu. Ni isu Sanusi ya. Saya minta maaf hari ni tak sempat nak tengok. Tapi saya pun memang bagi tahu saya memang bukan. Ni Ustaz Syakir, berkenaan dengan kau ni terlalu random lah soalan kau Kasar. Ni Loifat ni, Sulaifat, nama dia kan Sulaifat kan, dah berpetak pula tudung aku. Sulaifat ni, dia sebelum ni dia kata dia tak pernah jumpa, dia tak kenal pun. Tapi tiba-tiba Saifuddin Nasution telah mengeluarkan satu gambar yang orang yang bernama Sulaifat tu telah bergambar dengan Sanusi. Dah ada bukti. Jadi maknanya dia telah menipu. Sebelum ni dia kata tak pernah jumpa, tapi sebenarnya dia pernah jumpa. Maksudnya apa? Seorang penipu. Itulah maksudnya. Itulah bila kita bercakap pasal politik cara Islam ni, antara yang politik cara Islam ni bukan macam kita sebut tadi lah, macam Ustaz Wanji pun sebut. Kita bukan nak dakwa kita Islam pada nama kita, tapi pada kandungan kita. Iaitu di antara kandungannya adalah bercakap jujur dan tidak menipu. Dan menipu ini bukan benda yang kecil dalam Islam. Menipu ini yahdi ilal fujur, Nabi sebut. Maksudnya dia adalah benda yang membawa kepada keburukan. Dan bila dia membiasakan penipuan ini, dalam hadis menyebutkan yuktab indallahi kadzdzaba. Dia akan dianggap sebagai pendusta. Pendusta maksudnya Allah SWT menganggap perbuatan dusta ni dosa besar pun. Berdusta ni sebab dia dah menjadi perangai, sikap. Itu yang masalah. Kalau menipu, sekali menipu, dia akan banyak kali menipu. Dan sebab tu Allah kata benda ni dia akan bawa kepada dia lagi dalam. Sebab tu kita biasa kata kalau siapa yang biasa menipu, dia akan buat banyak lagi benda jahat. Sebab menipu ini adalah pintu pertama untuk dia menutup keburukan-keburukan dia yang lain. Dan sebab tu Allah kata dalam hadis Nabi SAW pun, Nabi sebut, siapa yang menipu ni sebenarnya dia membawa kepada keburukan-keburukan lagi yang lain. Dan sebab tu Allah akan anggap dia sebagai kadzab. Kadzab ni maksudnya dia bukan tipu yang biasa lah. Maksudnya dia tipu untuk keburukan-keburukan yang seterusnya. Jadi sebab tu siapa yang membiasakan, kalau kita kenal pasti sifat-sifat begini, terutamanya dalam parti-parti yang mengaku sebagai parti Islam, itu menyedihkan lah. Menyedihkan sebab membawa kepada, menunjukkan kata dia ni memang menyembunyikan benda-benda jahat yang banyak lah dalam diri dia. Allah Alam. Tadi nak komen sikit, Ayah Cik tadi komen pun pasal apa? Kau Ustazah Yani ke yang sebut tadi? Ustazah Yani ya? Ya, tentang apa tu? Pasal apa? Menghina adik-beradik sendiri dan sebagainya. Itu saya pun
bukanlah saya ni kacamata saya mungkin tak sama sikit lah. Saya bukan ahli parti. Tapi saya sikit lama-lama saya jadi macam sedih betul dengan pembangkang lah ni. Terutamanya saya orang muda. Jadi sedih lah dengan menteri yang bekas MB ni. Jadi macam dia ni lagi bermasalah banyak lah daripada sudut akhlak Islam ni, bukan sikit-sikit lah, banyak. Adik sendiri duk sebut macam tu kan. Hina adik sendiri ni bukan dalam Islam ni, dia masuk dalam kategori silaturahim ni. Maksudnya kena jaga betul. Sebab tak dia boleh. pun ada kata Ustaz, dia kata kalau boleh dalam pentas ceramah dia tu, dia ada sebut kalau boleh ayah dia kan siapa yang sebut suruh tukar bin. Maknanya nak kan, putus silaturahim tu. Betul, dan dia anggap benda tu biasa, dia buat gelak. Benda tu dia buat gelak. Ini yang terbalik inqalabatil mawazin ni. Maksudnya golongan-golongan macam ni dia cuba bawa perspektif yang salah tentang Islam. Sebab tu kita kena lawan. Sebab benda ni dia bukan kita kata lawan Islam. Dia bawa tafsiran yang salah tentang Islam. Kita kena lawan lah. Saya pun rasa terpanggil, sebab tu saya beritahu Mira, saya ni masuk dalam Rumiani apa semua. Saya bukan ahli politik mana, tapi saya geram sebab orang memburukkan nama Islam. Dan saya orang yang baru belajar lah tentang Islam ni. Masih barulah, saya pun tengah belajar lagi. Jadi tapi kita nampak memang benda yang dibawa ini adalah benda yang bersalahan dengan Islam. Dan saya rasa tanggungjawab saya sebagai orang, bukan orang politik pun, sebagai orang yang Muslim yang mempelajari dan ada rasa tanggungjawab sebagai Muslim, saya rasa saya kena tolong untuk jelaskan. Terutamanya pada masalah, terutama Sanusi lah, memang banyak betul masalah. Saya minta maaf lah, memang orang dia kata kenapa dia kritik dia saja. Dia seorang saja ke MB ataupun PRN ni dekat Kedah saja ke? Saya kata dah dia buat fitnah setiap hari. Betul lah. Orang duk jawab tu, betul fitnah ni kena jawab. Islam tak benarkan fitnah tu tersebar. Dalam Al-Quran pun sebut, bila peristiwa tentang fitnah Aisyah, Allah SWT marah pada orang yang menyebar-jebarkan. Pandangan saya lah. Dia bagi saya sikit saya nak tu maafkan.